Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Durian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadibillah Ibni Kebawah Dunia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzuddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman malam tadi berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak Liga Super Brunei 2021 antara DPM MFC dan Indra SC. Dalam perlawanan tersebut, DPM MFC mengalahkan Indra SC 2-0. Perlawanan berlangsung di Mini Stadium Jerudong Park. Berangkat sama Paduka-Paduka Adinda dan Ananda Durian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Durian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntaqim dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah. DPM MFC mendahului 1-0 pada minit ke-13 melalui sepakan penalti Andre Varanko. Gol kedua DPM MFC dijaringkan oleh Hanif Farhan pada minit ke-59. Perlawanan DPM FC seterusnya menentang Wijaya FC pada 25 Julai di tempat yang sama. Durian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadibillah Ibni Kebawah Dunia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzuddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman petang kemarin berkenan berangkat menyaksikan perlawanan peringkat separuh akhir CHSK Badminton Cup 2021. Paduka Nakda Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntaqim dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah berangkat menyertai kategori bergu remaja lelaki bawah 14 tahun dan kategori bergu remaja perempuan bawah 14 tahun mewakili pasukan Flying Gravity Wasna. Kejohanan berlangsung di Dewan Serbaguna Sekolah Chonghua Kiudang, daerah Tutong. Keberangkatan Durian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah dan pasangan Imelda Pong Foizen menang straight set 23-21, 21-7 menewaskan bergu pasukan Uniku Doresa Chua Li Ying dan Michelle Ku Chuen Sin. Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntaqim dan pasangannya Desen Chong Min Tin menang straight set 21-13, 21-8 menewaskan bergu pasukan Uniku Muhammad Anas Hidayatullah dan Leong Rui Tong. Kejohanan disertai oleh 13 buah pasukan melibatkan 200 pemain. Perlawanan peringkat akhir akan diadakan Jumaat 23 Julai depan. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Azimah Ni'matul Bolkiah binti Kebawah Dunia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzuddin Wad Daulah berkenan berangkat menyaksikan Liga Bola Jaring Kebangsaan 2021 yang disertai Paduka Adinda Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fazilah Lubabul Bolkiah. Acara berlangsung malam tadi di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Berakas. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fazilah Lubabul Bolkiah mengetuai pasukan Falcons pada perlawanan penentuan tempat ketiga dan keempat Liga. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fazilah Lubabul Bolkiah yang mengetuai pasukan Falcons menewaskan Roses dengan kiraan 50-44.
Hokage Warriors muncul juara Liga Bola Jaring Kebangsaan selepas menewaskan Thunder Nets dengan kiraan 53-43 dalam perlawanan akhir. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fazilah Lubabul Bolkiah berkenan menerima anugerah Sportsmanship sebagai pengiktirafan terhadap semangat kesukanan tinggi ditunjukkan oleh Yang Teramat Mulia. Penyampaian hadiah kepada para pemenang disempurnakan oleh Puan Hajah Mariam binti Haji Abdul Aziz. Kejohanan dianjurkan oleh Persatuan Bola Jaring Kebangsaan Brunei Darussalam BNA. Sementara itu, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fazilah Lubabul Bolkiah berkenan berangkat menyertai perlawanan separuh akhir Liga Bola Jaring Kebangsaan 2021 kemarin. Kejohanan berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah Berakas. Dua perlawanan separuh akhir berlangsung di sebelah pagi. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fazilah Lubabul Bolkiah mengetuai pasukan Falcons. Dalam perlawanan tersebut, pasukan Falcons tewas kepada Thunder Nets dengan keputusan 27-35. Perlawanan juga menyaksikan pasukan Hokage Warriors menewaskan Roses dengan jaringan 46-36. Kembali selepas ini untuk mengikuti bahan-bahan berita yang lain. Biasa mengantar kau sekolah, kerja. Pek, sudah kau renew lesen keindraanmu atau? Indah lagi batah mansok toh. Pulang tamasane musim gaji. Aduh. Jam lagi. Queue lagi. Menunggu lagi. Muat turun dan gunakan aplikasi Transport BN. Nah, Bok. Sampai sudah, Bok ya? Nah, selajur toko renew lesen memandumu pakai transport BN. Nah, senang buat tuh, right, Mom? Yes. 8 kes import baru jangkitan COVID-19 dicatatkan kemarin. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya maklumkan jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara Brunei Darussalam meningkat kepada 291 kes. Kes-kes baru yang dilaporkan kemarin semuanya telah tiba ke negara Brunei Darussalam daripada Jakarta pada 4 Julai 2021. Kes 284 seorang perempuan berumur 38 tahun. Beliau mengalami demam panas dan hilang selera makan pada 16 Julai 2021. Kes 285 seorang perempuan berumur 40 tahun. Beliau tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan. Kes 286 seorang lelaki berumur 46 tahun. Beliau tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan. Kes 287 seorang perempuan berumur 29 tahun. Beliau tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan. Kes 288 seorang perempuan berumur 36 tahun. Beliau tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan. Kes 289 ialah seorang perempuan berumur 37 tahun. Beliau mengalami simptom panas badan sejak 16 Julai 2021. Kes 290 seorang perempuan berumur 21 tahun dan beliau tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan. Dan kes 291 seorang lelaki warga negara Indonesia berumur 22 tahun. Beliau tidak mengalami sebarang tanda jangkitan.
Pengesanan konten mendapati tidak ada kontak terdekat bagi ke-88 kes ini dan telah dikesan semasa mereka sedang berada dalam kuarantin, dan keseluruhan pengendalian perjalanan semasa ketibaan serta pengasingan diri mereka didapati telah mengikuti Standard Operating Procedure SOP yang sedia ada. Dengan itu, 27 kes aktif kini dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dan semuanya dalam keadaan baik. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 150 kes. 726 individu sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 22,037 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. 558 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 147,978 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Sementara itu, Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya juga memaklumkan mengenai status vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di negara ini pada 17 Julai 2021, seramai 3,645 orang. Jumlah penduduk yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin seramai 109,443 orang, manakala jumlah penduduk yang telah menerima 2 dos vaksin seramai 19,953 orang dan warga emas yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin seramai 18,246 orang. Sifat kepimpinan dan kewibawaan merupakan sifat yang perlu ada oleh seorang pemimpin yang berkaliber tinggi, apatah lagi terhadap belia yang bakal menjadi peneraju negara. Kepimpinan merujuk kepada kemampuan dalam mengambil peranan mempengaruhi orang lain ke arah kebaikan. Di samping itu, sebagai bakal pemimpin, belia juga perlu mempunyai pemikiran yang kehadapan atau berwawasan. Laporan khas sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan di Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-75 mengetengahkan bagaimana para belia perlu menjadikan sifat kepimpinan seorang raja yang berwibawa sebagai teladan dalam mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Asmayatim Haji Matusin seterusnya membawakan laporannya. Sifat kepimpinan dan kewibawaan. Ciri-ciri pemimpin yang tahan lasak. Dia yang berpendidikan. Pemimpin kepada negara. Sifat tanggungjawab. Berkat kepimpinan dan kewibawaan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, negara telah mengecapi pelbagai kemajuan dan perkembangan. Sifat kepimpinan yang berwibawa, pemedulian dan pelopor dalam pembangunan negara sewajarnya ada dalam diri para belia di negara ini. Sebagai bakal pemimpin masa depan, belia perlu berani dalam menghadapi cabaran dan sama-sama memastikan hasrat kerajaan agar belia bersedia menghadapi masa depan. Konsepnya adalah belia ni untuk diusahakan, to be worked on. But fast forward atau masa sekarang ni, belia tu adalah to work with. Contoh saja, kita ni sudah ada latihan ahli majlis mesyuarat negara di kalangan belia, pemimpin-pemimpin NGO belia adalah di kalangan belia sendiri. Ini alhamdulillah sudah mula menampakkan hasil usaha kita ni dalam meningkatkan lagi kepimpinan yang seterusnya ini. Sebagai aset negara yang paling berharga, para belia perlu mempunyai sifat kepimpinan dan kewibawaan bagi menghadapi masa depan yang tidak menentu. Pihak kerajaan juga tidak kendur-kendur dalam menganjurkan pelbagai program dan inisiatif dalam menyuntik serta melatih sifat kepimpinan dan kewibawaan dalam kalangan belia. Menerusi program sama jelas menunjukkan bahawa negara mendambakan belia yang lengkap dan seterusnya boleh diharap dalam memastikan pembangunan masa depan negara. Sifat kepimpinan dan kewibawaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang perlu dijadikan sebagai contoh dan teladan
oleh para belia adalah menerapkan sifat titih lutanan dalam melakukan apa jua pekerjaan. Pihak kerajaan telah melaksanakan pelbagai inisiatif dalam membentuk dan sebagai persediaan pemimpin yang mempunyai karakter yang grit, persevere, resilient, iaitu antara ciri-ciri pemimpin yang tahan lasak. Dengan berilmu, belia yang berpendidikan akan menyumbangkan belia aset negara yang cemerlang. Dengan berakhlak mulia akan memberi satu imej yang positif kepada negara. Sifat tanggungjawab, sama ada tanggungjawab untuk diri sendiri dan untuk tanggungjawab untuk orang lain di sekitarnya. Potensi belia-belia itu pada masa akan datang boleh menjadi pemimpin kepada negara. Selaras dengan wawasan negara 2035, para belia perlu melengkapkan diri dengan sifat kepimpinan dan kewibawaan yang dapat dicontohi daripada pemimpin yang berwibawa. Para belia juga perlu menyahut seruan untuk mengasah sifat kepimpinan dan berwibawa bagi mengharungi masa depan yang penuh mencabar. Laporan Asmayatim Haji Metusin untuk Berita RTB. Acara pentas perayaan sempena sambutan Hari Keputeraan ke bawah Dunia Maha Mulia ke-75 di Ibu Negara diadakan malam tadi dengan pertandingan tausyih dan dikir dibai. Pertandingan anjuran Jabatan Pendidikan Kokurikulum melalui Unit Rohani Kementerian Pendidikan berlangsung di pentas perayaan kawasan lapang letak kereta Jalan Bendahara berhadapan Muzium Alat Kebesaran Diraja. Hadir Awang Zainal Abidin bin Kifli, pemangku Ketua Pengarah Pendidikan Kementerian Pendidikan. Sebanyak 6 pasukan terpilih memasuki ke peringkat akhir, iaitu 3 pasukan lelaki bagi kategori tausyih dan 3 pasukan perempuan bagi kategori dikir dibai. Acara pentas perayaan diteruskan lagi malam ini dengan pertandingan monolog anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka. Persatuan Pengakap Daerah Tutong dengan kerjasama Persekutuan Radio Amatur Negara Brunei Darussalam Bidara mengadakan majlis pelancaran Special Event Call Station sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-75. Majlis berlangsung di Ibu Pejabat Persatuan Pengakap Daerah Tutong di Bukit Bendera. Pelancarannya disempurnakan oleh Haji Awang Badar bin Haji Awang Ali, Ketua Pesuruhjaya Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Special Event Call Station diadakan selama 7 hari sehingga 24 Julai ini dan tarikh-tarikh selainnya akan diadakan di rumah-rumah persendirian untuk ahli-ahli amatur radio yang mempunyai lesen dan diluluskan oleh pihak berkuasa Industri Teknologi Infokomunikasi Negara Brunei Darussalam AITI. Tujuan acara ini diungkayahkan ialah untuk memberi kesempatan ahli-ahli amatur radio di Brunei Darussalam untuk sama-sama meraihkan Hari Keputeraan ke bawah Dunia Maha Mulia dengan memberikan acara-acara keputeraan di luar negara dan memberikan juga kebiawaan baginda memimpin negara sehingga Brunei Darussalam maju jaya. Harapan berdarah, alhamdulillah, yang akan datang upacara seperti ini akan diteruskan pada tahun depan di kawasan Temburong. Sukan Kejohanan Golf Amal Pusat Ehsan ke-21 diteruskan lagi kemarin di Klub Golf Pantai Mentiri. Antara yang menyertainya Yang Berhormat Pihin Datu Lail Raja, Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Lebih 300 orang menyertai kejohanan yang berlangsung selama 3 hari. Sementara itu, pada sebelah petang diadakan acara penyampaian hadiah kepada para pemenang kejohanan Golf Amal. Semasa acara tersebut, Menteri Pertahanan kedua menerima lebih RM13,000 dari beberapa buah syarikat swasta di negara ini. Hasil kutipan tersebut akan disumbangkan kepada Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam.
Bersempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dunia Mahamulia ke-75, Persekutuan Pencak Silat Kebangsaan Negara Brunei Darussalam menganjurkan pertandingan pencak silat peringkat daerah Temborong yang berlangsung petang kemarin. 25 orang menyertai pertandingan yang mengandungi 4 kategori itu. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Pengiran Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Temborong. Johan bagi setiap kategori akan mewakili daerah Temborong ke peringkat kebangsaan yang akan bermula pada 24 Julai ini. Harapanku kalau boleh menanglah. Tapi menang clean lah sampai dapat mengharumkan nama daerah Temborong. Dan alhamdulillah rezeki menang juara remaja bagi wanita. Bahagialah dapat menaikkan nama daerah.